dan salam sejahtera. Nama saya Putri Damia Farisha binti Muhammad Azli dari Sekolah SMK Bandar Tasik Kesuma. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku yang ditulis oleh pengarang terkenal iaitu Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila bin Kamsah dan Mahfuzah Omar. Sedikit biodata tentang Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila bin Kamsah. Datuk Dr. Haji Fazila adalah seorang pakar motivasi yang terkenal. Beliau dilahirkan di Kampung Sungai Pening, Kelang, Selangor pada 16 Julai 1951. Pendidikan awal beliau di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Dr. Fazila memulakan kerjayanya sebagai pensyarah di Universiti Putra Malaysia pada tahun 1977. Pada tahun 1993, beliau menubuhkan sebuah syarikat untuk menyediakan perundingan pembangunan motivasi dan keluarga. Pada 10 Januari 2008, beliau dinamakan Tokoh Ma'al Hijrah Selangor sebagai mengiktirafkan sumbangan beliau terhadap keluarga dan pembangunan model insan. Beliau telah menghasilkan sebanyak 39 buah buku. Di antara buku yang beliau hasilkan berjudul Menangani Sifat Marah, yang mengandungi 104 muka surat dan diterbitkan oleh Telaga Biru Sendirian Berhad. Buku ini membincangkan mengenai panduan untuk seseorang individu menangani sifat marah yang ada di dalam diri. Sifat marah ini selalunya dikaitkan dengan seekor singa yang mempunyai sifat garang dan bengis. Seekor singa boleh membahayakan dan mencederakan orang ramai. Dia akan menjadi ego dan antisosial. Juga, di sebalik sifat seekor singa yang garang dan bengis itu, dia juga mampu dijinakkan dan menjadi penghibur seperti singa yang berada di dalam sarkas. Ia juga mampu menjadi hero dalam filem. Pergerakannya yang lemah lembut sehingga kanak-kanak juga mampu terpikat kepadanya. Sifat marah yang ada di dalam jiwa manusia, jika tidak dikawal, mampu mendatangkan musibah kepada orang lain. Sifat marah yang dikawal pula dapat mengubah manusia menjadi makhluk yang hebat. Seperti yang terjadi kepada Khalifah Umar Al-Khattab. Sebelum Khalifah Umar Al-Khattab memeluk Islam, Umar dia seperti seekor singa yang garang, dan setelah dia memeluk Islam, juga dia tetap seperti seekor singa. Malah singanya Khalifah Umar Al-Khattab telah menjadikan Islam itu bertambah kuat serta menjadi contoh kepada mukmin sehingga kini. Antara cadangan untuk mengawal sifat marah adalah dengan diterbitkan oleh Telaga Biru Sendirian Berhad. Buku ini membincangkan mengenai panduan untuk seseorang individu menangani sifat marah yang ada di dalam diri. Sifat marah ini selalunya dikaitkan dengan seekor singa yang mempunyai sifat garang dan bengis. Seekor singa boleh membahayakan dan mencederakan orang ramai. Dia akan menjadi ego dan antisosial. Juga, di sebalik sifat seekor singa yang garang dan bengis itu, dia juga mampu dijinakkan dan menjadi penghibur seperti singa yang berada di dalam sarkas. Ia juga mampu menjadi hero dalam filem. Pergerakannya yang lemah lembut sehingga kanak-kanak juga mampu terpikat kepadanya. Sifat marah yang ada di dalam jiwa manusia, jika tidak dikawal, mampu mendatangkan musibah kepada orang lain. Sifat marah yang dikawal pula dapat mengubah manusia menjadi makhluk yang hebat. Seperti yang terjadi kepada Khalifah Umar Al-Khattab. Sebelum Khalifah Umar Al-Khattab memeluk Islam, Umar dia seperti seekor singa yang garang, dan setelah dia memeluk Islam, juga dia tetap seperti seekor singa. Malah singanya Khalifah Umar Al-Khattab telah menjadikan Islam itu bertambah kuat serta menjadi contoh kepada mukmin sehingga kini. Antara cadangan untuk mengawal sifat marah adalah dengan mengamalkan sifat-sifat yang terpuji, mencintai Allah dan Rasul, dan serta hidup berkeluarga dengan mewujudkan suasana yang tenteram dan harmoni. Selain itu juga, menerusi buku ini, terdapat juga beberapa potongan ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang menjadi panduan untuk mengawal sifat marah. Nilai pengetahuan dan pengajaran yang kita dapat dari buku ini ialah cara bagaimana untuk mengawal sifat marah. Sifat amarah
Sifat amarah yang tidak terkawal juga akan mengundangkan sikap yang negatif terhadap individu serta masyarakat sekelilingnya. Contoh, akan mencetuskan pergaduhan, mengundang kemurungan dan menjadikan diri dibenci. Di samping itu, pembaca dicadangkan beberapa kaedah seperti sentiasa beristighfar dan jangan menambahkan kemarahan orang lain yang sedang marah. Walau bagaimanapun, buku ini banyak menyalurkan bagaimana kaedah dan pendekatan yang sesuai untuk mengubah tabiat manusia yang sering marah kepada sikap yang positif. Saya juga sentiasa mengingati diri saya agar sentiasa berfikir positif dan jangan pernah membuat sesuatu keputusan ketika sedang marah kerana air yang mendidih tidak boleh digunakan dan jangan pernah membuat sesuatu keputusan ketika sedang marah kerana air yang mendidih tidak boleh digunakan untuk menggambarkan diri sendiri. Ini adalah kata-kata hikmah daripada saya. Sekian, terima kasih.